Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala sayidina wa qudwatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, pencinta ilmu, pemburu syurga, kekasih Allah dicintai sekalian. Mari kita menjunjung kasih cinta dan zikir nama Allah Asmaul Husna yang terakhir sebelum tibanya Ramadan. Maka marilah kita memuji Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Khafid, Ya Rafi', يا معيز، يا مذل، يا سميع، يا باصر، يا حكم، يا عدل، يا لطيف، يا خبير، يا حليم، يا عظيم، يا غفور، يا شكور، يا علي، يا كبير، يا حفيظ، يا مقيت، يا حسيب، يا جليل، يا كريم، يا رقيب، يا مجيب، يا واسع، يا حكيم، يا ودود، يا مجيد، يا بعيث، يا شهيد، يا حق، يا وكيل، يا قوي، يا متين، يا واني، يا حميد، يا محصي، يا مبدئ، يا معيد، يا محيي، يا مميت، يا حي، يا قيوم، يا وجيد، يا مجيد، يا وحيد، يا صمد، يا قدير، يا مقتدر، يا مقدم، يا مؤخر، يا أول، يا أخير، يا ظهير، يا باطن، يا ولي، يا متعالي، يا بر، يا تواب، يا منتقم، يا عفو، يا رؤوف، يا أحد، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط، يا جميع، يا مغني، يا مانع، يا ضار، يا نافع، يا نور، يا هدي، يا بديع، يا بقي، يا وارث، يا رشيد، يا صبور، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. آمين آمين يا رب العالمين. الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Pada muka surat 411. Dalam pada itu mereka di dalam ataupun di dalam akhir dari peperangan Uhud, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada tempat perkuburan pertahanan Rasulullah, perkara yang pertama yang Nabi lakukan di antaranya ialah menyelesaikan dan mengemumikan mayat-mayat, khususnya para syuhada. Maka kita sambung di situ. Dalam pada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari dan mereksa sahabat-sahabat yang mati syahid dalam peperangan Uhud itu, mereka tidak menemui jenazah Hanzalah. Mereka, yakni para sahabat, tidak menemui jenazah Hanzalah. Jadi dengan demikian mereka mencari-carinya Hanzalah. Jadi para sahabat di antara slot-slot pencarian itu, kita sampai satu keadaan mereka mencari seorang mayat sahabat Nabi yang bernama Hanzalah.
Allah nak menzahirkan wali-wali dia ni banyak kaedah, banyak cara, dengan banyak cara, dengan banyak keadaan. Maka kita dapat melihat sahabat tu begini, sahabat tu begitu. Maka setiap orang itu mempunyai darjat dan ketinggiannya di sisi Allah. Kalau kita belik pada muka surat yang sebelumnya, kita telah menemui siapanya muka surat 409. Cuba tengok 409. Mencari mangsa yang terkorban. Di situ kita dah melihat bagaimana mati syahidnya seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepada Zaid bin Sabit supaya cari dan tanya khabar, apakah yang kamu telah kaifa tajiduka, apakah yang engkau dapati wahai Sa'ad, wahai Rabi'. Lalu apa Rabi' kata? Ajidu rihatal jannah. Aku khabarkan gembira bahawa sampaikan salam aku kepada Rasulullah, kata Sa'ad bin Rabi'. Dan juga dia cerita apa dia? Aku telah mendapati bau syurga sebelum dia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuliakan kematiannya dengan mati syahid dan dia mencium bau syurga. Lain hal pula keadaan Hanzalah. Akhirnya mereka menemui jenazahnya Hanzalah pada suatu penjuru yang agak tinggi di mana terdapat kesan titisan air yang mengalir pada tubuhnya Hanzalah. Tidak seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Hanzalah didapati dahlah dia mati pada penjuru yang agak terpencil daripada kelompok-kelompok sahabat, sehingga mereka belek cari tidak menemui Hanzalah. Mungkin dalam keadaan itu maka sahabat bertanya-tanya, mana Hanzalah? Mana Hanzalah? Kerana tentunya sebahagian besar daripada sahabat yang menyertai peperangan Badar itu, mereka saling kenal mengenali di antara mereka kerana tidak ada orang luar. Walaupun orang muhajirin itu merupakan kelompok orang yang berhijrah, tapi kena ingat mereka telah 3 tahun bersama dengan Nabi dan bersama dengan Ansar berada di Madinah, dan mereka telah diukhuwahkan oleh Nabi SAW. Maka tidak mungkin kita boleh faham mereka tidak saling kenal mengenali. Di dalam perjalanan mereka keluar pada hari Jumaat tu, selepas salatul Jumaat ba'dal asri, mereka telah saling berkenalan pada malamnya kerana berperang itu pada hari Sabtu. Justru itu mereka tahu siapa yang ada, siapa yang tidak ada. Di dalam gelimpangan mayat itu menemui mereka mayat-mayat yang mereka tidak temui. Di antaranya ialah Hanzalah. Lalu adalah cerita yang mengatakan bahawa mereka tidak menemui jenazah Hanzalah. Kenapa? Kerana Hanzalah telah mati syahid pada tempat yang agak terpisah daripada kelompok-kelompok yang ada di dalam timbunan mayat itu. Lalu mereka mencari dan mendapati agak aneh, di mana Hanzalah bukan saja ada kesan luka dan darah, tetapi mereka mendapati ada titisan air yang mengalir pada tubuhnya Hanzalah. Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabatnya Rasulullah SAW bahawa jenazah Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan, saya katakan tadi, bahawa berlaku banyak cerita, keadaan yang berbeza-beza sengaja dizahirkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada kita kelakuan-kelakuan orang yang mati syahid, orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi wali-wali Allah. Maka orang ini mati dengan kemuliaan begini, orang ini mati dengan kemuliaan begini. Seperti mana yang saya telah sebut, setiap orang mempunyai darjatnya yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah menentukan darjat itu berdasar kepada keredaan mereka kepada Allah. Dan tentunya ini adalah bintang radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini adalah orang yang diredai oleh Allah kerana mereka meredai Allah sebagai Tuhan mereka. Justru itu hadirin muslimin dan muslimat, mereka pun bertanya. Kemudian baginda yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tanyakan keluarganya Hanzalah atas apa sebab begitu kepadanya, kerana tidak ada daripada
mayat ataupun jenazah yang mati syahid itu, mereka yang berdarah itu ada yang titisan air seperti mana keadaannya Hanzalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan, memberi petunjuk, mau pergi tanya, ma bala, apakah amru, apa mau pergi tanya, fasalu ahlahu, kamu tanya ahli keluarganya, kamu salu ahlaha ma sya'nu. Kamu pergi tanya tentang ahli keluarganya apakah yang telah berlaku. Maka cerita ni tidak mereka tanya terus, kerana mereka terus mengembumikan Hanzalah tadi. Tetapi cerita ini oleh kerana pada slot Hanzalah, maka Tok Guru kita terus menghabiskan cerita ini supaya tidak terpotong-potong nanti. Jadi mereka selepas daripada itu, lalu mereka pun bertanya kepada isterinya Hanzalah. Siapa dia isterinya Hanzalah? Iaitu anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kita telah cerita dia pada muka surat berapa? Tengok 390. Balik rujuk pada muka surat 390. Pada muka surat 390, di situ Tok Guru kita telah menceritakan dari dakapan isteri ke medan perang dan perisai. Jadi pada awal permulaan peperangan yang berlaku kegawatan itu, lalu di atas kesempatan itu, Tok Guru Al-Mubarak Furi, pengarang kitab kita ni, memindahkan cerita Hanzalah yang pada waktu itu masih di dalam bulan madu, terus meninggalkan isterinya, lalu dia meluar ke medan perang. Jadi isterinya iaitu bernama Jamilatu binti Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu siapa dia? Isterinya nama Jamilah. Jadi Jamilah itu adalah anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul telah menarik diri di waktu hari ataupun saat terakhir Rasulullah nak berhadapan dengan tentera Quraisy. Tok tua dia ini bapa munafik, tapi menantu dia seorang yang beriman. Jadi kita janganlah jadi masalah tok tua dengan menantu ni duk baloh ke warna ke kala, betetok tak makan ba'wah. Itu orang panggil tidak kena pada tempat. Kena bijaksana bahawa anak dia dengan ayah dia walaupun bin bapaknya, tetapi anaknya mempunyai hak yang perlu kita tunai, dan anaknya kadang tidak terlibat, anaknya tidak berpakat dengan ayah dia. Jadi kerana ayah dia ni kuat doa kerana pembangkai, akhirnya anak dia yang sekolah ni tidak diberi beasiswa, tidak diberi subsidi atau tidak diberikan haknya kerana sebab ayahnya merupakan pembangkang ataupun tidak setuju dengan kita, musuh bagi kita. Maka ini suatu bentuk tindakan yang tidak bijaksana. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya tak panjang situ, terus kita pada muka surat. Sebab dah cerita dah situ, terus kita muka surat 400 lah. Lalu tuan-tuan, bila pergi tanya Hanzalah bahawa bini dia kata apa, lalu diberitahu kisahnya, iaitu mereka pun bertanya, lalu diberitahukan kisah yang terjadi, iaitu Hanzalah masih berjunut ketika menuju ke medan perang. Baik. Jadi junub ni lagu mana? Amba nak royak pun takut abang mak tak boleh nak fikir. Tapi tak kira lah abang mak tak boleh fikir. Kak Ye, Kak Nik tak boleh fikir. Tak betul tak abang? Dan tidak disebut secara detail bilakah dia berkahwin dengan Jamilah ni. Malam Rabu, malam Khamis, malam Selasa, tak disebut. Tetapi para ulama menyebut bahawa dia masih di dalam bulan madu. Baru berkahwin, inai masih lagi belum kering di tangan. Amba memberi andaian dulu, amba dah sebut kita kalau orang Melayu, biasanya akad nikah tu malam Jumaat. Maknanya kalau kita kata malam Jumaat, waktu buat Nabi bermesyuarat esok nak perang tu, belum tentu nak tahu bagaimana nak berperang. Pada malam itu telah berlangsung suatu persetujuan majlis akad nikah di antara Hanzalah dengan Jamilah. Maka pada waktu tu tak tahu lagi PKP ko esok tu dan kita tak tahu lagi. Maka malam tu tidaklah
menyebabkan peperangan itu sesuatu yang tertangguh. Itu suatu andaian Allah. Andaian yang kedua, tidak semestinya malam Jumaat. Malam Rabu pun boleh mungkin, malam Selasa pun boleh mungkin. So contohnya musim cuti sekolah. Bila cuti sekolah ni, orang menikah tak kira malam, dia kira cuti. Sebab majlis akad itu perlu disertai dengan keluarga dan sebagainya. Okey, pak menikah malam Rabu menikah, malam Ahad baru ni pun menikah, malam Selasa pun nikah, malam Senin baru ni pun nikah, malam Sabtu pun nikah, malam Jumaat sama telah. Gapo jadi tuan-tuan? Kita tahu-tahu jadi Covid naik. Nak ke mana nak? Kajian tadi kan kecek masalah bila masuk cuti sekolah, banyaknya aktiviti pertemuan, majlis kenduri pun lebih kerap, maka didapati data daripada kesan itu Covid makin meningkat. Tapi hak sejik tak meningkat mana? Hak tu amal lemahnya. Ada ni. Sejik ni orang tak meningkat. Moga tidak bertambah. Cuti sekolah. Kau tak cuti sekolah. Kau jemaah tidak bertambah. Bahkan malam ni kau tak ada. Allahu Akbar. Berkali dia ingat puasa dah kali. Yalah dah. Dia was-was malam ni dah istihar kau malam esok. Apa pun insya-Allah setiap orang itu ada musyaqqah masing-masing. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan hidupnya. Lalu bila orang duduk di bulan madu, maka dia tidak termasuk di dalam senarai orang yang perlu hadir di dalam peperangan tersebut. Tetapi bila dengar peperangan itu tentera Islam dah hampir kalah. Tak sampai berita ke Madinah kerana sebab punca daripada pasukan pemanah itu yang telah turun menyebabkan keadaan yang hampir menang itu bertukar kepada kekalahan. Siapa berita itu? Hanzalah terus turun dari rumahnya dalam keadaan dia berjunub. Artinya tuan-tuan, kita kena faham, hak subuh sebelum subuh tu sesadah. Sesadah tu. Sebab semaya dah ada dah semaya subuh ni kacik kat ni. Kena faham molek. Jadi makna Hanzalah pada malam itu telah solat subuh, tak solat dengan junub. Betul tak? Jadi apa yang berlaku itu ialah peristiwa dia dengan isteri dia sebelah subuh. Tapi janganlah tuan-tuan takwil pula, ni orang baru ni. Ni orang baru ni. Tuan hamba pun tak erti nak ayat Kabar Mak ni. Kabar Mak tak erti lagi, nak suruh hamba sarah lagi. Hamba pun malu. Dan orang baru tak boleh tepuh belakang lah. Bagi kita orang tua pun bini kita tak boleh mendekat sangat puasa-puasa ni. Tak? Betul tak? Jadi kerana itulah tuan-tuan dan mati Allah faham, kita boleh faham daripada cerita yang diceritakan oleh isterinya, kerana peperangan itu berlaku pada siang hari Sabtu, maka bilakah Hanzalah itu berjunub? Tentunya peristiwa junub itu berlaku selepas subuh. Okey. Jadi lepas subuh, maka tidak segeralah dia perlu mandi junub, kerana kalau junub itu mandi paling hampir ialah waktu zuhur, atau jika ia hendak keluar daripada rumahnya, kerana pada waktu itu dia masih lagi di dalam orang baru. Amo tak erti nak royak, amo jadi malu situ nak royak. Dan maknanya duduk perang berdekat begitu dah ni. Tetapi bila dengar tentera Islam sedang dalam kegawatan itu, hilang pemaduan dia tu. Kalau isteri tarik kain tu, kalau pergi tak balik, janda abah, kalau retina kita, jangan kata nak pergi ke jihad, nak pergi ke sejid pun rakyat ke bini kita. Dah, kedai kopi tu memang dia tak widah kedai kopi tu. Hak nak pergi sejid tu, nak pergi sejid kau nak pergi mana tu? Padahal hak nak pergi sejid dah tu was-was juga pasal demo sendiri lah. Dia biasa main kedai kopi bujang. Jadi orang retina tak percaya tu salah demo juga. Yang nak salah kat orang retina. Jadi hal yang demikian, isterinya berkata bahawa hal rumah tangga ni, sebab tu Rasulullah mengajar kepada kita satu isyarat yang sangat santun. Padahal Rasulullah boleh royak daripada wahyu tentang apa yang berlaku itu. Betul ke tak? Betul ke tak? Tetapi ada rumah tangga tu dia ada isteri dia. Pergi tanya isteri dia. Pergi tanya isteri dia untuk tahqiq
Apa yang berlaku itu, maka oleh kerana itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah untuk mentahqiqkan apa yang berlaku, maka selalu sahabat bertanya kepada isterinya, maka isterinya berkata pada bahawa dia di dalam keadaan qalu imra'atahu, qalu apa dia, bahawa dia di dalam berjunub. Baik. Berdasarkan maka itu Hanzalah terkenal sebagai ghasilul malaikah. Dia terkenal sebagai ghasilul malaikah. Apa dia ghasilul malaikah? Orang yang telah dimandikan oleh para malaikat. Jadi tuan-tuan, Hanzalah ni dalam keadaan junub, sedangkan kita tahu bahawa orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak dikampangkan, tidak disolat. Maka apakah perlu bahawa malaikat memandikan dia? Kalau dia dalam keadaan berjunub itu pun dia tidak menyebabkan bahawa terhalang, atau sebab dia berjunub itu menyebabkan dia tersekat sebab mendapat rahmat atau tersekat dari keampunan Allah kerana dia mati dalam keadaan berjunub. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan kemuliaan orang yang mati syahid. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan penyucian itu, walaupun dia junub dan boleh bertemu dalam keadaan yang tidak sepatutnya ataupun berjunub, tetapi ternyata Allah memuliakan orang yang mati syahid itu supaya dia benar-benar bersih dalam keadaan suci bertemu Allah dari darahnya. Dan ini juga para ulama menyebut bahawa mandian malaikat daripada darah kerana apa hikmat, sebab mau sebut tadi, kenapakah orang yang mati syahid tidak dimandikan dan ditanam dengan baju yang koyak, dengan belahan pedang tidak dijahit? Kerana itu merupakan kemuliaannya di hadapan Allah. Ingat tak satu cerita? Dia payah nak cari tok tua, nak cari moga tok tua ni. Pak mak ni deriai banyak, kebun puluh-puluh hektar, getah lagi, peta lagi dah ni. Jadi bila begitu, dia puduk ita, budak kapur ni, dia betul pun ada anak comel. Jadi tarik ke dia goda pemuda-pemuda kapur jugalah duk metah boros situ, duk mengaik, duk buah macam situ, cari terik lah nak masuk rumah pak mak ni. Moga dia ada tina sama. Tapi pak mak ni halus dia nak cari menatu, kurang-kurangnya boleh tupai. Dah tanah ada 40 hektar ni, getah lagi, kelapa sawit lagi, siapa dia nak menolong mikro. Gak zaman dulu dia tak CCJ SPM. Dia nak orang yang boleh rajin buat kerja. Dia duk tengok budak kapur ni, hok banyak tak pakai. Duk maili pote, tunggu kedai kopi, kerja malah, isap rokok minta duit ayah. Ai payah dia kata nak menatu, nak cari lagu mana dah ni. Maka dia pun buat puluk deria. Buat puluk deria, maka buat puluk deria ni cadang nak cari hok mana nak buat menatu. Tapi orang tidak tahu dia buat puluk deria ni. Jadi betul lah makan puluk dia kat pesalan muda pakat marilah moga puluk dia bemak anak tina dia pulak comel mengatik pun regah mengatik tu litah tu iman Allah la ilaha illallah, dia la ilaha illallah depan litah buat muda-muda ni kan raja dengar orang muda litah tu iman hanya potong tiar juga kan semangat moga anak tina dia duk mengitar kok ni nak tengok hok badi derah ni. Tak boleh nak menatu saya rabuk salah. Tapi nasib baiklah ada seorang pemuda ni dia jenis bodoh sebenarnya. Jadi dia makan puluk deria tu dia pakai tak basuh tangan. Jadi bila salah tegak tak musalah gak kerah tangan dia lah kerah. Moga buah dia hok lekat tu. Jadi salah tegak kerah rasa tok tua dia pergi kak selalu dia tu. Ambil wak ni lah wak menatu. Jadi wak menatu tu asah kepada bahawa nak makan puluk dia kerah. Padahal kawan tu malah juga. Malah sambung dah mau cerita payah awak cerita ke putih. Ambo cakap nak suka dia duk dia dalam topeng. Jadi tuan-tuan nak mati Allah. Nah, faham tak cerita tu panjang cerita tu tapi cerita tu sahurlah orang tua kapur tak. Dia begitu bah. Nah ni bab itulah hamba beri moralnya kalau makan dia di orang muda-muda, orang jepuk jangan basuh tangan dah. Jangan basuh tangan. Tak kira lah lagu mana pun. Basuh rumah. Mana tahu mana ni. Jadi hal dia demikian.
Mandikan malaikat itu, mandikan dia. Tidak sebab luka itu merupakan kebanggaan. Jadi hamba nak sebut bahawa kera tangan, situ mora, panah, gigi kuning. Orang zaman klasik itu lambang kepada kalau gigi kuning tu adalah zaman dulu tak gosok gigi. Siapa dia? Sini ada cikgu sastra. Kalau orang yang mengaji SPM melalui aliran sastra, dia ada satu subjek dia panggil apa dia? Bahasa Malaysia sastra klasik. Jadi masa hamba dulu ialah hikayat Malindeman. Hamba masih ingat lagi. Hikayat Malindeman. Sastra tu dia 3 tahun 4 tahun ditukar buku. Jadi masa hamba tu hikayat Malindeman. Jadi hamba masih ingat hikayat Malindeman ni, disifatkan kehebatan Malindeman ni, tubuhnya berbunga dengan panau. Kemudian kulitnya hitam mengilat. Giginya kuning laksana emas. Tambah lebih kurang. Tapi gitulah nas dia. Jadi hamba tanya cikgu, apa cikgu gigi kuning ni jadi suatu kemuliaan panah, kemudian berbunga satu lambai. Tu nak ayat kamu nak kerti awal bahawa masyarakat zaman itu orang tak pakai baju, kerja kuat, duk padan tu ialah orang yang lambainya panah tubuh. Dia tak tengok dari sudut kebersihan tu, panah ni orang tak bersih. Tapi orang zaman dulu kalau tengok panah tubuh hilang lengit ni, orang bekerja kuat, orang boleh menyara hidup, orang yang gigih, orang yang tuan-tuan tahan lasak. Maka janganlah tuan pakai buah hamba ni, lepas ni kelip natu tidur tengok alik belakang tak ada panah sahabuk, natu aku ni padan malah hangit bau. Hanya buat hujah tu. Zaman tu tuan-tuan ada ni, zaman tu. Jangan buat. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan tuan-tuan. Kiyah biar kena pada tepat. Kemudian tuan-tuan gigi putih patut comel, tapi gigi kuning ni adalah lambang kepada emas tu, bahawa dia senyum kuning berkilau. Sudah tuan-tuan. Jadi bila sebut bahawa orang mati syahid dengan luka berdarah itu, kita kata mati dalam keadaan yang sengsara lah. Tetapi bagi orang yang mati syahid, maka luka berdarah itu merupakan kemuliaan dan kebanggaan dia di sisi Allah. Hal yang demikian, orang yang berpuasa bau mulut bau mulut selepas zuhur tidak lagi sunat untuk kita bersugi. Tak sunat dah kita gosok lagi sebab khuluf, sebab bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah merupakan suatu kemuliaan. Walaupun puasa itu dari sudut kita nak berkomunikasi cara dekat tak selesa lah sebab bau mulut. Tapi kerana bau mulut itu dari sebab berpuasa, dia merupakan suatu kemuliaan di sisi Allah. Maka janganlah orang yang berbau mulut selepas zuhur, maka dengan sebab berbau mulut itu dia pergi gosok gigi, kerana bau mulut itu suatu kemuliaan. Betul ke tak ayat tu? Jadi tuan-tuan, dengan ini bahawa pemandian malaikat kepada Hanzalah ini merupakan suatu kemuliaan yang khusus baginya, dan dia adalah tidak menjejaskan ataupun mandian malaikat itu tidaklah membersihkan ataupun mengurangkan darah dan luka yang berlaku ke atas kepada Hanzalah. Cuma mandian itu hanyalah untuk mengangkat junub, bukan mandian untuk menghilangkan darah dan menyucikan darah, kerana darah itu suatu kemuliaan bagi orang yang mati syahid, dengan buktinya bahawa Hanzalah masih lagi berdarah, cumanya titis air itu masih berada basahan pada tubuh dan baju Hanzalah. Maka sebab itulah Hanzalah dipanggil Ghasilul Malaikah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan yang terjadi kepada Hamzah, habislah Hanzalah. Hanzalah, maka Nabi tiba pada saat yang dipilih oleh Tok Guru kita Al-Mubarakfuri, keadaan yang terjadi kepada Hamzah. Dia buat dash, iaitu bapa saudaranya Rasulullah dan saudara susuannya Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dia jadi kok mana, ataupun dia tu jadi lagu mana dengan Nabi ataupun dengan Hamzalah ataupun dengan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tok guru kita kata Nabi ni adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana? Sebab dia adalah adik-beradik kepada atau anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu adalah siapa dia? Abdul Muttalib siapa dia? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Abdul Muttalib itu siapa dia? Tok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib dia ada berapa orang anak? Dia ada 10 orang anak. 10 orang anak tu ceritanya Abdullah dia nak sembelih tu. Daripada 10 orang anak ini, maka Abdul Muttalib ni mempunyai banyak isteri. Hampir mempunyai 4 dan 5 isteri, yang mana setiap isteri ini melahirkan anak 3, 4 dan sebagainya. Jadi kalau mengikut catatan Ammar ni, bahawa Abdul Muttalib ni iaitulah dia mempunyai 10 orang anak. Nak faham, dia kata bapa saudara Nabi tu kemudian dan saudara susuannya Nabi. Jadi atas Hamzah ni 2 kali bertindak. Pak saudara sekali, adik beradik susu sekali. Kok mana? Kita pergi dulu kok adik beradik. Bagaimana kok adik beradik? Kok pak saudara? Pak saudara ialah kerana Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib, Hamzah ni anak nombor berapa? Mak hak mana? Itu soalan dia. Macam mu ayah hamba nikah pak. Jadi bila orang jumpa dengan mak, oh ni anak lohnya, dia akan tanya, hak ni anak mak hak mana? Ya, dia tanya mak hak mana? Mak hak nombor 1 ke mak hak nombor 2, mak hak nombor 3. Tu jangan jumpa dengan mak tu ustaz bini berapa? Jangan hak tu. Yang marah kereta nama. Ni. Kau mana ni? Baik. Jadi baik. Daripada anak Abdul Muttalib ni 6 sittatu minal banat, daripadanya perempuan dan nyatanya 4 daripadanya laki-laki. Bila 10, 6 perempuan, kemudian 4 laki-laki. Tuan-tuan kena ingat ni, sebab cerita dia tu lain sikit. Jadi di antara ada seibu sebapak tadi, Abbas wan Dirar, kedua ibu bapaknya, maknya namanya daripada Nukailah. Jadi Abbas yang kita sebut pak saudara Nabi tu, dia daripada mak lain yang bernama Nukailah. Hamzah ni adik-beradik tiri rupanya. Kau adik-beradik apa? Adik-beradik apa kita panggil? Kalau mak lain, pak tula kita panggil apa? Aku. Adik-beradik sepak tiri kau tak tiri? Tak. Dia tiri ni, apa dia? Bila bank tu serupa, kita jangan panggil tiri. Bank serupa. Nak bank serupa, mak lain. Macam mak. Dengan abang mak, hak bini mak lain tu, adik-beradik juga dengan mak. Tapi mak dia tu lain. Hak isteri nombor 1 ayah mak nama Kamariah. Jadi abang mak hak duduk alik mak nombor 1 tu mak Kamariah, mak mak nama Hafsah. Jadi dia bin Abdullah juga, sebab walaupun mak dia Kamariah, Amr bin Abdullah juga walaupun mak Amr Hafsah. Tapi Amr dengan dia tu adik-beradik sebapak, bukan adik-beradik seibu sebapak. Sebeza situ, tapi bukan tiri. Baik. Jadi Abbas ni rupanya dengan Hamzah ni adik-beradik mak lain. Di mana Hamzah wa Hijlan wa Muqawwam wa Safiyah. Iaitu Safiyah. Safiyah tu mak dia nama Halah. Jadi mak dia nama Halah. Lepas ni kita jumpa dengan Safiyah ni rupanya adik-beradik Hamzah ni dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Adik-beradik sebelah mak hak lain, hak Hamzah hak mati ni, rupanya anak Abdul Talib dari ibu yang bernama Halah. Baru berapa? Kemudian Abdullah bin Abi Talib, ismu Abdul Manaf wa Zubair, nama dia Ummu Hakim wa Baidah wa Atika wa Umaymah
Ini mak dia namanya Fatimah. Sudah 3,000 dah. 3,000 situ tuan-tuan. Dan ada satu lagi iaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni tuan-tuan, mak dia nama apa dia? Iaitu nama Lubna. Jadi Abu Talib ni ada 5 isteri. Dia boleh lahir 10 adik-beradik ni dengan 5 isteri. Jadi Abu Lahab memang adik-beradik, tetapi adik-beradik mak lain. Ingat tak cerita di waktu Abu Lahab kena tapar, kena katok dengan busur panah di waktu dia balik daripada pemburuan tu. Abu Lahab kata berat kepada Nabi Muhammad. Jadi bila balik itu daripada pemburuan, dia nak tawaf Kaabah. Bila masuk ni ada orang Quraisy. Bila dia balik pemburuan tinggal dah ada jarak musafir, dia masuk balik Mekah, dia tawaf Kaabah sebagai kemuliaan Kaabah. Tak dia habis Kaabah, orang meriwayat tu, Abu Lahab tu kata berat ke anak saudara mu. Maka Abu Hamzah pun terus katok terus dengan belakang panah tu atas kepala Abu Lahab. Ai mutakatlah kawan tu. Kawan tu saya dia hok duk sekeliling ni, hok biasa dia cucu rokok ni, hok duk sekeliling ni. Bangun nak katok lah Abu Lahab. Baru nak katok Hamzah. Tapi Abu Lahab kata tak sah. Kerana aku dengan dia ni, dan biar dia lah, sebab aku memang telah menyakiti anak saudara dia. Anak saudara aku juga. Jadi dia tak sebal dah. Sebab pasal apa tak siap pemanjang? Sebab apa Hamzah tu pergi katok, dia tak pergi katok Abu Jahal. Tapi Abu Lahab dia pergi katok. Sebab tadi Abu Lahab tu merupakan adik-beradik dia. Tapi adik-beradik sebelah mak lain. Pening situ dah malam ni. Kemudian dan saudara susuan siapa dia? Nya Rasulullah. Kerana Rasulullah telah ingat menyusu dengan Suwaibah. Jadi Suwaibah ini adalah hamba kepada Abu Lahab. Kan bila dah pergi khabar gembira bahawa mu boleh anak jantan, suka katanya Abu Lahab dan sampai memerdekakan Suwaibah menurut riwayat yang berkhilaf. Tapi tentunya dia sembelih kambing kerana gembiranya boleh anak laki-laki ni, maka dia juga telah memberikan Suwaibah untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni mempunyai ibu susu selain daripada Halimah. Ia ada lagi Suwaibah. Suwaibah tu siapa dia? Hamba kepada Abu Lahab. Dan Abu Lahab ni juga telah menyusukan, Suwaibah ni juga telah menyusukan Hamzah. Beza Rasulullah dengan Hamzah ni ada 2 riwayat. Kata 4 tahun, katanya 2 tahun. Lebih kurang 3-4 tahun lah. Jadi tua Hamzah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bezanya kalau kita kata gak abang tak kata 4, tak kata 5, adik tak kata 2, lebih kurang tu kalau pergi sekolah dan main. Jadi sebab itulah saya Rasulullah kepada Hamzah ini sangat berbeza dengan saya yang lain. Adapun Ali ni kecil. Ali ni kecil pasal dia anak sepupu kepada Abu Talib. Hak ya Rasulullah dia bermain di waktu kecil dia, iaitu abang kepada permainan dia adalah Hamzah. Timbullah rasa hiba baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok tu, kemudian ibu saudara baginda iaitu Safiyah. Sudah, Safiyah hok mana pula? Nah, Safiyah timbullah. Kemudian ibu saudara baginda. Dah Hamzah pak saudara baginda. Jadi Safiyah ni mak saudara. Sebab tu hamba kena jujuk tadi. Sebab tu hamba kena susun bahawa Hamzah ni dia ada 4 beradik daripada mak yang sama, iaitu Hamzah, yang keduanya ialah Hajlan, yang keduanya ialah Muqawwam, yang ketiga yang keempatnya ialah Safiyah. Jadi satu-satunya iaitu adik-beradik perempuan bagi Hamzah iaitu Safiyah. 3 jantan, 1 perempuan. Jadi Safiyah ni bila dah abang dia ni Hamzah telah didengari cerita tersebar di kota Madinah bahawa mati dalam keadaan yang menyayat hati, maka Safiyah pun
turun daripada sana, jarak dekat kan, 5 kilometer itu untuk menuju kepada Badar. Selepas mendengar bahawa tentera musyrikin telah keluar, maka Sufyah pun tuan-tuan datang untuk melihat saudaranya Hamzah. Yalah, sebab nak tanya situ dah. Kita anak duk Kuala Lumpur pun nak tanya tunggu. Padahal anak tu waktu duduk sama dia kita hidup tu, telefon 3 bulan sekali. Bukan 3 hari sekali, 3 bulan sekali. Guana sama dia tu, kau apa betul ya? Dan ni, mak dia makan, kau tak makan, mak dia. Dan ni, nak semai dalam jamban, kau tidak kata nak gelik. Tanya mak kata pasal damai, lagu mana mak segar tak apa, pakai begitu je. Dia makan nasi buak-buak, mak dia duk pondok, tak makan, dia tak tanya. Dia telefon mak dia ni pukul 4 petang tu. Mak, lagu mana mak sihat? Lepas dia kenyal botar. Patutnya sebelum kita makan ni, tanya mak kita duk rumah pasal putih seorang ni, duduk dengan kakak. Sebelum kita buat apa, pasti dah kakak tolong jaga dah. Kita minta tolong ya. Telefon pula kau tak ada, tak ada 3 bulan sekali. Tiba-tiba mak mati nak tunggu daripada Kuala Lumpur 8 jam dan jam. Amo royak tak payah ha. Kau lagu mana? Demo yang kata tak payah, awak jadi baloh hamba ni pula. Jadi ni. Nyo mari kalau demo tak si tunggu tu royak molek, jangan duk sandar nama kawan. Nama ke tempat tunggu mayat tak usah lah tunggu ustaz royak dah, tak usah tunggu. Kalau Kuala Lumpur jenis 3 kali. Jangan sandar nama lah. Nama tua-tua lah. Boleh ke tak? Jadi dengan demikian, cinta kepada adik-beradik ni, biar ada masa berapa tempat lalu, tetapi Rasulullah menyuruh putera Safiyah, iaitu Zubair. Jadi anak dia tu nama Zubair. Anak Safiyah ni pula yang terlibat dalam peperangan itu menghalangnya ibunya lah, Safiyah tu. Supaya jangan sampai dia melihat apa yang menimpa saudaranya, iaitu abang lelakinya Hamzah. Sebab takut tidak boleh menerima keadaan itu. Ini suatu dalil bahawa kita dalam keadaan tertentu kena ada ilmu timbal tara. Nak tengok molek bahawa kalau keadaan itu tidak sesuai, boleh membawa mudarat, pengsang dengan keadaan itu, maka lebih baik tidak melihatnya. Ini pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu sudut, walaupun dia mengetahui bahawa hubungan adik-beradik itu, kasih sayang itu adalah penting, tetapi menenangkan keadaan Safiyah itu juga suatu yang perlu dilakukan. Tapi lantas Safiyah menjawab. Safiyah jawab macam mana? Mengapa? Jadi Safiyah ni jawab, kenapa? Sebab apa tidak beri? Ini menunjukkan bahawa Safiyah pada waktu itu mempunyai keyakinan yang kuat ataupun gagah, berani untuk berdepan dengan apa kemungkinan yang menimpa kepada Hamzah. Aku telah mendengar berita bila dia kata qad balaghani anna qad qutila bi akhi. Jadi kata bahawa, kata siapa dia? Kata Safiyah, telah sampai berita kepadaku bahawa adik abangku ini telah terbunuh. Abangku ini telah mati syahid. Jadi Safiyah dia dapat dah berita tu dan dia boleh menerima berita itu, dan dia aku mendengar saudaraku dicincang kerana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Qad balaghani ana qad musila. Aku telah mendapat berita, cepat tak cepat berita. Zaman Nabi tu bila berlaku satu peristiwa tu cepat berita. Tu cepat sungguh berita. Kalau zaman Nabi pun tak ada nak sekap berita fitnah. Siapa berita benar tak benar kita nak tapih. Pada zaman hari ni dunia yang penuh dengan alam maya, memang tidak tertapih lah. Pakai telai lah kita. Kata telai gong tu yang kembu sendiri tu. Berita timur belakang dah ni. Lepas tu tak pilih berita politik Zaid dengan Anwar pun telai. Lepas tu Hajadi pun telai. Mak Sabu pun telai. Telai belakang dah ni. Waktu yang sedawa dah ni. Kau mana dah ni? Kau tak faham lagi, payah lambun. Baik. Kami reda, kata Safiyah, kami tu makna wakili keluarga lah. Apa yang terjadi kepadanya Hamzah disebabkan perjuangannya. Ya Allah Subhanahu wa taala.
Orang beriman pada Allah, jika ini suatu perjuangan dia kepada Allah, maka kami rela dan menerima takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berkata, aku tabah dan sabar, insya-Allah. Dia pun kata bahawa aku boleh la sabar, bahwasanya aku la sabarna, ya insya-Allah, maka aku boleh sabar. Jadi sebab itulah Rasulullah kemudian membenarkan untuk Safiyah ini melihat keadaan jasad Hamzah. Kemudian dia pun datang kepada Hamzah. Dia yakni siapa dia? Yakni Safiyah datang kepada Hamzah dan melihatnya Hamzah, lalu berdoa untuknya Hamzah dan mengucapkan iaitu istirja. Apa dia istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika humus. Itu adalah lafaz orang yang beriman kepada iza asabahum, apabila tiba mereka suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau satu bala, kita katalah inna lillah, kerana nak mengembalikan semua apa sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ini sunat, kita mendoakan orang yang mati itu dalam keadaan mereka itu redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi artinya Rasulullah telah membenarkan Safiyah. Jadi sini ada hukum penunjukan bila mati kemalangnya, tindih balok. Nak tindih balok ataupun mandi atau mati kena hipik gajah. Oh ni mati ngeri belakang ni. Tepuh kotrela. Dia kutik kepala otak, letak dalam supik dia ni. Kaki pula cabut lekat atas tiang elektrik. Moga menerak ni, dia ni. Dia menerak tu deras sum, tegak sum menayang-menayang dengan kaki-kaki kat atas lihat tadi. Kena panggil orang akak galah juga nak turun kaki tu. Dan ngeri lah kalau kita tengok putuk tergamuk. Maka dengan demikian, kalau mari ibunya, keluarganya, minta menenangkan dia dulu supaya tidak berlaku kemungkaran di dalam menerima keadaan kematian itu. Nah, kalau terus pesel tak apa. Kalau terus pesel tengok pesel tu tak kata gapo, takutnya tubik perkataan yang membawa kepada menafikan tentang redha takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak mengelak ni. Justru itulah Rasulullah telah memberi pedoman kepada kita, mati yang ngeri itu hendaklah diurus dengan baik supaya keluarga tidak meratapi sesuatu yang mengharamkan di sisi Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dikebumikan bersama Abdullah bin Jahsy. Disuruh dikebumikan dengan Abdullah bin Jahsy. Siapa dia pula Abdullah bin Jahsy? Yang merupakan anak kakaknya. Anak kakaknya siapa dia? Kakaknya siapa dia? Nya Rasulullah. Jadi kalau anak kakak jadi lagu mana? Sudah jadi pening dah malam ni. Anak kakak. Jadi sepupu kau jadi mana? Sepupu lah pula. Jadi Abdullah bin Jahsy ni adalah siapa dia? Abdullah bin Jahsy ni adalah juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah dia seorang sahabat Nabi dan dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni sepupu daripada siapa dia? Iaitu Abnu Umaimanati bin Abdul Muttalib. Baik, saya dah sebut tadi bahawa siapa dia tadi? Tengok. Hak kita jumpa tadi Safiyah. Hak tina kan? Safiyah adik-beradik dengan Hamzah seibu. Dan seibu sebapa. Kemudian Hamzah hanya ada Hamzah ni hanya Hamzah hanya ada empat adik-beradik. 3 laki-laki, seorang perempuan. Perempuannya bernama Safiyah. Tapi Umaymah ini adalah anak Abdul Muttalib juga, iaitu adik-beradik dengan Hamzah. Tetapi adik-beradik sebelah mak lain, iaitu adik-beradik sebuah mak yang nama mak dia pula nama Fatimah. Jadi anak Umaymah ni dia ada anak lelaki yang bernama Abdullah. Suami dia nama Jahsy. Jadi bagus hamba tamat malam ni dengan pening situ. Jadi sedang molek kita pun puasa selalu. Dan sebab tu ramai tak mari malam ni berkali hamba rasa kes ni dah ni. Dia tengok peningnya ni malam ni pakai tak mari.
Nah, pakai wak mudah buat demo ni. Kawan pening kena mari. Jadi bila kita tahu tentang jujuk titih baris mengenai Hamzah, keluarga Abdul Muttalib yang besar 10 orang ni, dia ada beberapa isteri. Jadi walaupun bagaimana adik-beradik belaka, tetapi rupanya Hamzah dengan Abdullah bin Jahshin ni jadi mana? Anak saudara dengan pak saudara. Maka bila anak saudara dengan pak saudara, maka Nabi SAW tanah sekali di atas satu liang lahat, di mana yang telah kita sebut bahawa nak gali liang lahat kubur ni soluban. Liang tu liang lahat. Kubur besar, kemudian nak gali tu satu hal, nak buat liang ni biar banyak. Maka kalau nak buat so tu 70 orang tu banyak. Maka so liang letak 2, letak 3, letak 2, satu liang lahat. Maka Rasulullah telah menyusul berdasar kepada hubungan kearkapan mereka, kekeluargaan mereka. Di antaranya kita temu hari ini ialah Hamzah ditanam sekali dengan siapa dia? Dengan anak saudara dia, iaitu Abdullah bin Jahshin. Walaupun ada satu riwayat yang lain yang menyebut bahawa ditanam dengan orang Madinah, iaitu akhu dia di dalam Madinah. Jadi dikatakan juga bahawa Sofiyah ni bawa satu kain selimut, makna kain besar, maka dibungkus ditutup Hamzah dengan Abdullah bin Jahshin ni, sebab dia adalah merupakan anak saudara pak saudara, maka diletakkan sekali dan ditutup oleh kain selindang yang dibawa oleh Sofiyah. Baik, dikatakan Abdullah bin Jahshin ni sebelum dia perang tu dia telah berniat dah nak mati syahid. Ada doa dia yang masyhur, iaitu Allahumma uqsimu alaika in alqi aduwa gadan fayaqtuluni thumma yuqburu batni. Dia kata, ya Allah, seandainya aku bertemu dengan musuh esok hari, maka aku berperang dengannya. Dia robek perut aku, dia bunuh aku. Maka kata dia, nak demi semuanya adalah kerana-Mu ya Allah. Maka dia pun Allah takdirkan mati syahid bersama dengan Hamzah. Baik, sikit lagi kena perhabis ni. Kalau tak perhabis ni tak ada sudah kita ni. Ibnu Mas'ud, kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dengan begitu hibah sehingga tangisnya terhadap kematian Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dari sejarah tahun yang ketiga. Sekarang kita duk tahun yang ketiga. Tahun yang kedua kematian Nabi Muhammad kita akan ketemu lepas pada ni kematian kematian anak Nabi Ibrahim. Tapi sebelum pada mati ni, inilah mati keluarga Nabi yang pertama, iaitu mati Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka para sahabat menceritakan di antara kematian-kematian yang dihadapi oleh Rasulullah, kami tidak pernah melihat kehibaan Nabi SAW terhadap kematian Hamzah. Pasal apa tuan-tuan? Kita dapat tahu bahawa Hamzah mati dengan begitu ngeri. Dadanya dibelah, kemudian hatinya itulah dicabut. Hati itu dicabut, dikerat. Dia belah dada tu, hati tu dikerat. Yang hidung tu makan tu, dia kerat hati tu, dia nak makan hati tapi tidak diizinkan oleh Allah. Bila yang makan tu dimuntahkan oleh Allah. Kemudian telinga dia dikerat, hidung dia dikerat. Ada satu riwayat menyebut termasuk kemaluannya juga dikerat. Jadi Hindun melepaskan kemarahan dan dendam dia tu habis-habisan kepada Hamzah dan mayat-mayat lain pun, seperti mana yang telah disebut oleh Abu Sufyan. Mereka mencincang mayat-mayat itu dengan keadaan yang sangat ngeri. Bukan saja Hamzah, tetapi sahabat-sahabat lain juga menghadapi kematian yang sangat ngeri. Hidung mereka dikerat, perut mereka diputuskan, hidung mereka dikerat dan sebagainya. Tetapi Hamzah itu lebih mengeri kerana dada dia tu telah dirobek dengan dikeluarkan hati dia, maka terbelahlah dada tu dalam keadaan darah itu, dan hatinya pula tidak ada kerana telah dipotong berat oleh Hindu. Maka itu suatu perbuatan jenayah yang sangat menyedihkan. Kita kalau tengok orang mati aksiden cabut butir mata pun kita rasa sedih, tu pun kerana kemalangan. Tetapi bagaimana jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja di atas perbuatan dendam semata-mata? Maka tuan rasa lagu mana? Perasaan tuan.
tentu timbul marah, timbul dendam, timbul sakit hati. Ni kita dah, timbul dendam, sakit hati, timbul perasaan yang bercampur bau lah. Pada waktu tu nak ayat tak kena. Nak di atas perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Tambah pula Hamzah ni dah mati. Kalau dia perang pada waktu tu putus kepala kerana sebab di waktu berperang, itu kita boleh terima. Tetapi menginayai mayat yang telah mati, itu suatu tindakan yang tidak boleh diterima di dalam tamadun. Orang mati dia tidak mempunyai kekuatan untuk berlawan. Maka dengan demikian Rasulullah ni sayang kepada Hamzah ni. Kenapa hibah banyak? Di antaranya Amba dah sebut bahawa ini adalah keluarga susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan susuan Nabi ni bila mengalir darah, sebab tu kita harap, sebab susu hak kita minum dan susu hak dia minum tu adalah susu yang sama yang menjadi darah daging yang telah diharamkan oleh Allah, ma yahrumu ataupun ma atau yahrumu birridha, ma yahrumu bin nasabi atau minas nasabi. Apa yang haram di atas radha itu juga diharamkan kepada nasab. Maksudnya ialah hukum Rasulullah nak ayat bahawa adik-beradik susuan dia seperti adik-beradik dah. Walaupun hanya 5 kali kenyal kita di dalam mazhab Syafi'i, tapi darah susu yang bawah 5 tahun ni, bawah 2 tahun ini telah bertukar menjadi darah. Maka kalaulah orang menyakiti adik kita, kita rasa tersinggung. Begitulah perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap abang dia, dan berkata dia tikah dengan Hamzah ni tak lama 3-4 tahun. Jadi maknanya kalau kita kata ke adik dia dok turut abang lah. Nah, tuan mesti ada anak dia tikah 2 tahun kat tuan sama kerak ni, setahun 2 orang ada depan pun. Ni tak ada besar dok tukar luar je ni. Tak ada hujung ni awal tahu waktu 7 tahun. Moga dia hejah waktu lepas 40 itu kira selalu. Jadi ada adik kita ni hok ni 2 tahun 3 tahun. Jadi abang duk turut sama adik ni kat turut abang ni main kereta dia jajar. Jadi pengalaman itu merupakan sesuatu yang sangat besar dalam hidupan Rasulullah, sehingga Rasulullah menyebut dalam hadis yang dhaif, khairu ikhwati Ali bin Abi Talib wa khairu a'mai Hamzah, iaitu sesungguhnya sebaik-baik saudaraku itu adalah adik-beradik aku. Dia anggap adik-beradik sebab Rasulullah dengan Ali ni duduk serumah. Itu adalah Ali. Dan sebaik-baik pak saudara aku itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tuan boleh cerita siapa dia pak saudara tu yang paling sayang sekali. Kau tuan balas serumah dengan pak saudara. Duk berebut tanah, duk berebut tara dengan pak saudara. Balah kita balah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan benda itu menunjukkan bahawa cinta Rasulullah kepada Hamzah, dan dia mengatasi Abu Talib. Kerana walaupun Abu Talib itu merupakan pak saudara dia juga, tapi Abu Talib tidak beriman kepada Allah. Walaupun dia mempertahankan Nabi sampai dia mati, tetapi dia tidak membawa panji Islam. Dia tidak berperang bersama Rasulullah. Dan dia adalah jauh dengan Rasulullah berbanding Hamzah teman sepermainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu jiwa Rasulullah bila melihat keadaan itu. Diriwayatkan dalam satu riwayat, dalam kitab dalam Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, wallahi lam usaba bimislika abada. Ya Allah, sesungguhnya tidak akan lagi menimpa kepada umatku seperti mana yang ditimpa oleh Hamzah ini, dan dia merupakan suatu kedukaan citaan bagi aku. Dan dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatu alaika, mudah-mudahan Allah merahmati kepadamu wahai Hamzah, qad kuntu wusulan lirahmi, sesungguhnya kunta, minta maaf, engkau adalah orang yang menghubungkan silaturahim, kum fa'ulan likhal, engkau lah orang yang banyak melakukan kebaikan. Dan sesungguhnya kedukaan citaan aku hari ini, orang kata, Rasul kata tak mampu aku nak tanggung, tak mampu aku merasai, dan inilah kedukaan cerita yang aku sangat menghiburkan hati aku. Masa tu Rasulullah royak tu dia teriak. Sahabat dia tengok Rasulullah tadi mengalir air mata, orang kata membilang-bilang kebaikan. Jadi itu kita bila mak mati, anak kita mati, kalau kita ingat ke dia, salah satu pahala yang kita boleh buat ialah sebut kebaikan dia. Sebab mak mati dah ni, kita pun teriak, mak lah suap nasihat mak.
Moklah yang mati ni nak lipat ataupun jom comor minyak rambut, suap nasi hak mulut berebut adik-beradik. Dengan sebab kita sebut tu, rupanya doa daripada pahala kebaikan hak dia buat kita tu rupanya pahala. Jadi Rasulullah sebut di waktu dia sangat hibah matinya Hamzah ni, dia sebut apa ni? Yaitulah rahmatullahi alaika. Qad kunta wasulan lirrahmi. Sesungguhnya engkau mudah Allah merahmatimu. Engkaulah yang merupa tali hubungan silaturahim, menghubung mutus silaturahim, dan engkau orang yang banyak melakukan kebaikan. Sesungguhnya kudu keciptaan ini bersangatan ke atasku ya Allah. Dia kata begitu. Kamu dia yang sangat menghiburkan. Siapa Rasulullah boleh berkata wallahi la umastilanna bisab'ina minhum makanak. Ni dengan molek. Rasulullah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia tengah ibu yang bersangatan, itu tak tangguh tu jiwa dia tertekan. Dia Rasulullah ni, tapi manusia yang menjiwai, manusia yang ada perasaan. Wallahi demi Allah, la umassilanna, demi Allah aku akan cincang. Masalah ni maknanya aku akan cincang kerak terhadap kematian Hamzah ini jika aku bertemu dengan orang musyrikin 70 orang daripada mereka. Banyak maknanya lepas ni ada kata kalau aku bertembung kembali dengan musyrikin, aku akan menuntut bela terhadap hampa yang mereka lakukan kepada Hamzah ini, menyamai aku akan buat 70 minhum, 70 orang 70 orang. Maka bagaimana nak melepaskan perasaan itu? Kemudian bila Rasulullah berkata demikian, fa nazalallahu subhanahu wa ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabi. Dengan molek turun selalu ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in aqabtum, jika kamu ya Rasulullah untuk membalas seksa terhadap apa yang mereka lakukan kepada kamu, fa'aqibu bismi ma uqibtum bih, maka kamu tidak boleh melampaui batas, kamu hanya boleh melakukan apa yang mereka lakukan kepada kamu. Munuk 70 orang. Maknanya kalau kamu boleh buat mesti menggunakan etika. Boleh aku buinya seorang sama seorang. Sebab Hamzah satu nyawa, kamu dia yang mati tu satu nyawa, maka yang boleh hanya satu nyawa. Kamu tidak boleh melakukan lebih daripada itu. Ni Islam. Pada yang dilakukan kepada Hamzah itu bersangatan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berkata aku akan melakukan demikian itu kepada 70 orang ke atas mereka. Dan Allah turun mengata ya Rasulullah bahawa kamu boleh membalas setakat apa yang mereka lakukan kepada mereka. Ni Islam tuan-tuan. Kalau ikut era hak dia buat kita tu 30 tahun pajar tuan-tuan. Tapi bila kita ada puya kita balas, jangan lebih daripada apa yang mereka lakukan. Tetapi Allah buh ayat ujung tu wala in sabartum, tetapi ya Rasulullah jika kamu sabar khairul lisabirin, maka sabar itu lebih baik. Apa ni? Minta maaf ni 5 minit. Pasal ni kena sambah minta izin lah. Minta izin kerana tuan-tuan, apa Nabi buat ni? Pongoh kau Nabi ni dengan molek ni. Pongoh kau Nabi ni. Siapa Nabi boleh buat itu suatu kesilapan kah? Kita kena kaji molek apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Lalu Allah menegur itu ta'limil ummah. Ini kerana nak mengajar ummah bahawa manusia siapa pun menghadapi keadaan ini, dia tak mampu menanggung, dia tak mampu menghadapi kesabar yang kadang-kadang membawa kepada sesuatu yang kurang rasional atau sesuatu yang tidak sepatutnya. Dan Nabi SAW maksum tuan-tuan. Tapi kenapa Allah buat benda ni? Kalau kita nak kritik Nabi, nanti dulu. Kerana Allah nak menunjuk kepada Nabi, kepada kita ini mengajar. Kalau tidak berlaku kepada ni, tak berlaku pada Nabi, kita nak ambil contoh dengan siapa dia? Kita nak ambil ajar dengan siapa dia? Sebab tu Rasulullah ni diutus untuk mengajar kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka bukan masalah hak Nabi
menutur 70 orang tu nak bunuh dengan marah, dengan dendam tu. Tapi Nabi mengajar bagaimana keadaan yang aku menghadapi keadaan yang paling ngeri dalam hidup aku. Mungkin kamu seperti mana rakan kita di Syria, mak dia dibakar, kamu dia adik dia dirogol di depan dia. Kita baca tak cerita bila masuk Daesh, bila masuk Amerika, adik-beradik dia dirogol depan dia. Kamu dia adik dia dicincang depan dia, seperti mana di Kashmir. Maka dia menyimpan dendam yang bersangata itu, sehingga dia telah melupakan bahawa dia pun jadi Daesh, dia pun masuk jadi ISIS, dia menjadi pemberontak kerana tidak lagi sabar menunggu di atas ujian Allah, lalu dia melakukan perkara yang diharam oleh Allah. Maka bila orang menghadapi keadaan itu, Rasulullah telah menghadapi keadaan itu. Maka Rasulullah bila turun ayat itu, bila Allah kata wala in sabartum, jika kamu sabar, sesungguhnya sabar lahu khairul lisabirin, maka Nabi memilih sabar. Nabi tak pilih balas. Nabi tak pilih balas dendam tu. Nabi pilih sabar. Fakaffara Nabi, maka oleh kerana Nabi dah bersumpah tadi dan menunjukkan Nabi tu memang sengerti tuan-tuan rahmati Allah, jika dia tuan-tuan diizin oleh Allah kerana suatu sifat yang dibuat melepas daripada jenayah, maka Nabi bayar kafarah. Fakaffara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bayar kafarah kerana tadi telah bersumpah kerana memilih sabar. Nabi pilih sabar, maka kafarah. Kita bersumpah ni la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtukul ayman, maka kifarat bagi orang bersumpah ni beri makan kepada 10 orang fakir miskin, ataupun beri pakai kepada 10 orang fakir miskin, ataupun kita merdeka seorang hamba. Jika 3 ni tak mampu, fasiyamu salasati ayyam, maka kita boleh pilih untuk puasa. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kesan daripada Nabi sabar ni tu hati hak lebih baik. Hindung hak makan hati Hamzah tu peluk Islam, Jahsy hak tikar, hak dia menyebabkan bunuh Rasulullah itu pun akhirnya masuk Islam. Hak mana kita nak? Jadi tuan-tuan, kalau ada orang buat khianat kita ada tuan, pilihlah untuk dapat pahala di akhirat. Tuan percayalah, orang melakukan kezaliman pada tuan, itu adalah tabung akhirat. Ingat waktu tu, dia tabung akhirat. Kalau kita sabar, itulah tabung yang paling besar kita dapat. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Maaf sampai pukul 9. Sebab itulah tuan-tuan, hamba pun minta maaf banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Aku liqauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Di mana minggu lepas hamba pun nak minta dermalah untuk tahfiz hamba. Dan bagi mereka tu minta ambil kad dengan hamba untuk tahfiz hamba. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.